Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Uh, saya cek sekejap partisipan. Ada baru ada 16 orang. Ada seorang lagi tak ada. Okay. So tak apa. Kita sambung untuk kita punya topik untuk intervilan yang terakhir untuk hari ni lah. Kita akan tengok macam mana kita nak buat. Okey, hari tu dalam part teori kita dah belajar macam mana kita nak configure interVLAN routing, router on stick. Okey, router on stick. Cuma part yang legacy tu saya tak fokuskan sangat sebab bila legacy itu kita kena buat trunking pada setiap interface pada router tersebut. So untuk hari ini kita akan tengok interVLAN routing yang ketiga, iaitu layer 3 switch interVLAN routing and trunking. Okey. Ni untuk makluman awak lah. Kalau awak nanti lepas ni SEM 5, SEM 6 dah pergi OJT dan sebagainya, kebiasaannya kita kadang-kadang ada setengah organisasi tu, macam saya cakap sebelum ni, dia banyak menggunakan layer 3 switch berbanding dengan router untuk buat routing, untuk dia buat configuration routing awak punya tak kisahlah static routing ke, dynamic routing ke, RIP, ERP, OSPF dan sebagainya, banyak dibuat menggunakan multi-layer switch sebab cost factor lah. Disebabkan harga multi-layer switch tu murah sikit lah berbanding dengan router. Dan untuk tengok benda tu lah, itu kalau boleh lah pergi ke company yang provide awak punya ISP, awak punya mobile service provider ke, awak punya company yang banyak menggunakan rangkaian lah dalam dia punya kerja seharian dia, macam TM, Maxis, Celcom, Nime dan sebagainya, supaya device-device ataupun peranti ataupun hardware yang dia banyak guna, kita akan lebih expose dan kita akan lebih banyak didedahkan lah kepada benda-benda yang awak mungkin tak jumpa di atas batu pahat lah. Untuk makluman awak, kita set up kita punya lab kat sini lebih kurang tahun depan dah lebih kurang hampir 10 tahun lah. Okay. Jadi ada certain device, certain item yang kita tak ada. Okay. Mungkin masa 9-10 tahun yang lalu kita punya device is the latest device lah, the latest switch, the latest router dan sebagainya. Tapi bila masa berlalu, masa berjalan, so Cisco pun dah keluarkan banyak device yang baru dan sebagainya. Jadi ada benda-benda tu yang kita tak ada in real, yang kita boleh configure lah. So mungkin kita boleh configure the latest device menggunakan packet tracer lah. Tapi dalam masa yang sama ada juga company-company yang kat luar yang masih menggunakan device-device yang kita pakai lah, sebab nak beli, nak tukar, nak tambah yang baru, nak upgrade yang baru, akan makan kos yang agak besar lah.
Okay, kalau nak set up lab kat IT ni pun makan juta juga lah. So kita balik kepada layer 3 switch ni lah. So bila awak praktikal nanti, bila awak buat latihan industri, bila awak buat OJT, awak akan nampak lebih banyak jumpa multi layer switch berbanding router lah. Mungkin ada tapi tak sebanyak switch dan multi layer switch. So sebab tu saya decide untuk masukkan juga. Dia memang ada dalam syllabus, cuma kadang-kadang kita tak terlalu exposekan kepada awak sebab configuration dia serabut sikit lah. Awak bayangkan awak configure switch dan awak configure router pun dah pening. Ini satu device yang sama, awak boleh configure dulu. Okay, so kita akan configure benda tu hari ni based on diagram, okay, based on packet tracer yang kita dah design. Lebih kurang, kalau awak perasan dia lebih kurang je macam awak punya diagram VLAN hari tu. Kan VLAN dia ada floor switch, kemudian dia ada distribution switch kat tengah, kemudian dia ada router. Cuma kali ni saya replacekan router ni dengan multi layer switch dan saya buang satu floor switch tu supaya tak serabut sangat lah. Hari tu ada satu lagi switch kat sini, ada lagi 3 host kan. So dia ada 9 host masa kita buat VLAN. So untuk yang inter VLAN ni, saya buang satu floor, lebih kurang macam diagram sebelum ni, saya buang satu floor. Kemudian kita tinggalkan 2 floor switch ni saja, so akan ada, tapi still ada 3 VLAN. Okay, so kita akan configure benda ni hari ni. Hari ni kita akan totally buat amali. Exercise ni lah. Totally buat exercise ni. Dalam masa yang sama, saya akan explain sikit lah berkenaan dengan kita punya ni. Okay, so sekejap saya switch position Word dengan packet tracer ni senang sikit untuk kita tengok. Okay, so far ada soalan tak sebelum kita mula lah, supaya awak tak tertinggal. Sebab mungkin kemungkinan besar saya akan masukkan dalam awak punya worksheet lah untuk awak buat. Dan sama ada ujian ataupun final akan ada salah satu antara layer 3 switch inter-VLAN routing ataupun router on stick. Mana-mana lah yang kita akan tambah salah satu untuk kita buat dalam ujian ataupun final exam nanti. Okay, so saya boleh mula Boleh. Okay, alright. So benda yang sama yang kita akan buat dalam semua device. Okay, tapi hari ini saya macam nak cepat sikit. So saya skip dulu basic device configuration. Tapi benda tu kalau ikutkan sepatutnya tak boleh tinggal lah. Okay, awak kena buat rename hostname, awak kena buat enable secret, createkan console punya password, createkan terminal punya password, line VTY tu, kemudian banner mode of the day, kemudian enablekan service encryption, okay, kemudian no IP domain lookup,
dan save awak punya configuration, copy running config, startup config. So benda tu saya skip untuk first part ni. Kalau tidak, nak buat benda tu je dah ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 device nak kena buat basic configuration volume. Okay. So kita skip basic configuration, tapi dalam exercise yang awak kena submit, kena buat lah basic configuration tu. Okay. Ada 3 benda yang sama. So kita akan terus, okay, kita akan terus buat configuration dulu. Okay, so kita akan terus pergi ke multi-layer switch lah. Sekejap ya. Okay, sebelum kita start, saya lupa nak inform kat awak. Kan berkenaan dengan awak punya result kan, saya tak pastilah sama ada awak dah dapat ataupun baru tahu CGPA je ataupun sebagainya. Tapi apa yang saya dimaklumkan, masa awak final exam, lepas tu awak cuti dan nak mula SEM baru ni, dimaklumkan bahawa Airtel Batu Pahat final exam awal berbanding ada setengah institut yang PKP dan terpaksa tunda dia punya final exam. Jadi kalau diikutkan, awak punya result tu dah ada. Dah dimesyuarat di peringkat Airtel Batu Pahat, result semua dah ada. Cuma selagi dia tak melalui mesyuarat Senat di Ibu Pejabat, so awak punya result tu tak boleh nak diberi secara official. Yang saya dimaklumkan macam itulah. Sebab mesyuarat senat tu dia melibatkan semua ALJTM, sama ada yang batch yang sama dengan awak, institut yang sama dengan awak yang ambil final exam awal hari tu, ataupun institut yang baru ambil final exam masa awak cuti tu. So selewat-lewatnya yang saya faham, awak akan dapat awak punya result tu bila awak masuk nanti. Dalam paling lewat pun masa 1 November tu lah. So nanti kalau ada apa-apa saya akan update dari masa ke semasa lah. Okay. Jadi untuk makluman awak, untuk kelas awak, saya telah dilantik semula menjadi awak punya penyela kelas lah. Okay, menggantikan Cik Syam Norani. So apa-apa nanti awak, saya akan maklum kat awal, dan apa-apa boleh WhatsApp lah, nanti saya cuba tengok. Okay, so kita start Kita start dengan untuk configuration multi-layer switch. Okay, so ni dia punya VLAN interface lah. Kalau kita tengok, kita akan ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. So this is the distribution switch, this is the flow switch, and this is the multi-layer switch. Okay. So saya dah ringkaskan dalam bentuk addressing table ni. So kita masukkan kat sini lah. Kat sini. VLAN 2. Okay. 92.168.10.1/24. VLAN 3. 92.168.20.1/24. VLAN 4. 92.168.20.1/24.
30.1/24 dan bilan 100. Okey. 92.168.100.1/24. Okey. So, ni dah saya tulis kat sini Bilan 2 is staff. Bilan 3 dia dekat bawah ni. Okay. So, terus sikit. Bilan 1 ni default lah. Okay. Default bilan. So, bilan 2 is staff. Bilan 3 is student. Bilan 4 is fakulti. And bilan 100 is native bilan. Okay. So, kita buat bilan 100 tu sebagai native bilan. Bilan 1 is default bilan. Bilan 2 staff. Bilan 3 student. Bilan 4 fakulti. And bilan 5 is, bilan 100 is native bilan. So, based on worksheet ni lah. Based on worksheet ni. Kita buat benda tu. So, saya masukkan IP address ke dalam semua device ni kejap lagi. Okay. PC. Alamak, saya lupa nak rename. This is PCB. This is PCC. This is PCD. E dan F. Kita nanti terlupa. Okay, so kita configure multi-layer switch ni dulu. MLS stand for multi-layer switch. So, IP dah ada. So, kita start dengan kita punya configuration. Okay, so untuk kita configure multi-layer switch ni, pertama sekali kita tengok kita punya multi-layer switch ni. Bila kita klik CLI, bila dia masuk, okay, kalau diikutkan, bila kita onkan dia kali pertama, sebab tadi masa saya nak masukkan ni, saya paste add, keluar, add, remove, dia dah tak keluar dia punya dialog. So, kalau ikutkan, ada ni ke? Okay. So, kalau ikutkan, dia akan ada naik macam awak punya router tu lah. Initial configuration dialog tu. So, yang ni tak ada masalah. Kita akan terus configure. So, benda yang pertama kita nak configure adalah kita nak tambah. Okay? Kita nak tambah kita punya VLAN. Okay? Kita nak tambah kita punya VLAN pada multi-layer switch. So, untuk kita tambah kita punya VLAN pada multi-layer switch, yang pertama sekali kena enable lah. Okay. Saya buka notepad Okay. So, yang pertama sekali, multi-layer switch tu kena enable lah. Okay. Enable. Kemudian, configure terminal. Okay. So, selepas configure terminal, tak cantik pula kalau tak rename. So, saya rename lah. So, dia jadi MLS1. Okay, sama dengan kita punya diagram. Sekejap, saya share notepad. Okay, so sama dengan kita punya diagram MLS1 ni.
Okay, so apa yang kita perlu buat pertama sekali selepas kita dah configure, ni kita configure dia punya VLAN. Okay, VLAN 2 is staff. VLAN 3 name student. VLAN 4 name faculty. VLAN 100 name native VLAN. So saya pastekan opad benda. Saya pastekan opad dulu. Okay. Configure. Okay. So, ni basic lah. Basic configuration yang kita buat. Saya skip benda lain. So, saya buat hostname je. Kemudian, kita terus setkan VLAN name lah. Assignkan VLAN kepada switch tu dulu. Supaya switch tu kenal VLAN. Kalau tidak, nanti dia tak kenal dia VLAN tu. So, bila kita dah assign ni, so saya boleh confirmkan, saya buat show VLAN brief. So, bila saya show VLAN brief, saya copy, saya masuk kat sini. So, staff dah ada, student dah ada, fakulti pun dah ada. Okay, pada multi-layer switch ni. So, bila dah ada, okay, multi-layer switch tu, so benda yang seterusnya yang kita buat adalah dia punya ni, dia punya benda ni. Okay. Benda yang seterusnya kita buat adalah dia punya switch virtual interface. Kita nak assignkan IP address ni, VLAN ni kepada multi-layer switch. So, untuk kita assignkan IP address ni, switch virtual interface ni kepada multi-layer switch, so kita assign interface lah. Okay. So, untuk kita assign interface, saya masuk kat sini. Interface. Ni dah configure terminal belum? Configure terminal. Okay. Interface VLAN 2. Okay. IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Okay. No shutdown. Okay. Exit. Next. Interface VLAN 3. Okay. IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Okay. Exit. Next. Interface VLAN 4. Okay. IP address 92.168.30.1 Exit. Dan last sekali interface VLAN 100. Okay. IP address 92.168.100.1 255.255.255.0. Okay. Exit. Okay. So, dah. Kita highlight sikit kat sini.
So kita akan nampak kat bahagian bawah tu, kita dah ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, kemudian VLAN 100 punya IP address. Okay. So saya copy command tadi. Copy. So kat bawah ni. Mana shortcut tu saya buang Okay, configure terminal, interface VLAN 2. So IP address, no shutdown, exit. So interface VLAN 3, set IP address, exit, interface VLAN 4, set IP address, exit, kemudian interface VLAN 100, set IP address, exit. So, kita dah configure ke semua. Okay, kita dah configure ke semua VLAN 2, 3, 4 dan 100. Okay. So, seterusnya adalah, okay, kita tengok sikit. Kita dah configure ni, kita dah configure ni, kita dah configure ni, kita dah configure ni. So, seterusnya adalah kita pergi kat switch dululah. Kita configuration kat switch sebelum kita pergi ke multi-layer switch semula untuk kita configure inter-VLAN routing tu lah. Okay. Sekejap ni. Mana VLAN. Okay. So, ni dah. Sekarang kita configure switch. So, untuk switch ni, okay, kita just configure dia punya SVI lah. 100.10. So, saya enable. Okay. Saya configure terminal. Okay. So, saya terus setkan VLAN 2, name, staff. VLAN 3, name, student. VLAN 4, name, faculty. Okay. VLAN 100, name, native. Okay. Exit. Terus assign interface. Interface. VLAN 100. Okay. IP address 192.168.100.10.255.255.255.0. Okay. Exit. Exit. Show VLAN brief. Okay. So 2, 3, 4 dah ada. Switch 2,
pun kita akan buat benda yang sama. Okay. Enable. Configure terminal. Okay. Assign VLAN. VLAN 2. Name staff. VLAN 3. Name student. VLAN 4. Name fakulti. VLAN 100. Name native. Exit. Interface VLAN 100. IP address 92.168. Berapa pula? 100.11, 100.12. 100.11, 25.25.255.0. Okay. Exit. Exit. Alright. Switch 3. Enable. Configure terminal. VLAN. VLAN 2. Name staff. VLAN 3. Name student. VLAN 4. Name fakulti. VLAN 100. Name native. Okay, then exit. Interface VLAN 100. Okay. IP address 92.168.100.12. 255.255.255.0. Exit. Okay. Exit. Alright. So, sebelum kita buat benda lain, kita assign IP address dekat host. Okay. 92.168.10.5. Okay. Mask, gateway kita biar 92.168.20.5. Sembilan dua dot satu enam lapan dot 30.5. Okay. Dan 10.6. Sembilan dua dot satu enam lapan dot 20.6. Ini semua ada dalam addressing table . Alright. So, semua dah di-assign. Ini saya dah assign. Okay. So, kita try ping dulu. Okay. TCA. Ping 192.168.10.1 dulu. Okay. Of course tak boleh lah sebab trunking dia tak hidup lagi. Okay. (10.1) memang takkan berjaya lah. Kenapa? Sebab antara switch 2 dengan switch 2 dengan switch 1 kita tak buat trunking lagi. Switch 1 dengan switch 3 pun kita tak buat trunking lagi.
switch 1 dengan multi-layer switch pun kita tak buat trunking lagi. So, sebelum kita nak ping daripada PCA ke multi-layer switch, kita try ping daripada PCA ke PCD. Tapi sebelum tu kita kena buat trunking lah. Kalau tak buat trunking, confirm ni apa 10.6. Okay. So kalau tak buat trunking, dia akan boleh pergi ke sini je lah. Okay. Dia akan boleh pergi daripada sini, dia akan pergi ke sini. Tapi kita tak assign apa-apa interface pada port tu. So dia boleh ping lah daripada sini, dia boleh ping ke sini. Kalau kita assign interface ni, kita baru create VLAN kan. Kita tak buat interface berapa, switch port mau access, switch port VLAN berapa. Kita tak setting lagi. So nanti kejap lagi bila kita setting, so daripada sini dia nak pergi ke sini, dia dah tak boleh ping kecuali dia duduk dalam switch yang sama dan kecuali dia buat trunking. Okay. So benda tu kita kena setting dululah baru kita boleh setting multi-layer switch ni. Okay. So kita buat switch 2 terlebih dahulu. Right. So switch 2 ni tadi kita dah assign VLAN kan. So VLAN tu saya tak copy lah kat Notepad sebab dia benda yang sama. Saya tutup ni kejap. Dia okay. So kita terus pergi ke configure terminal. Okay. So interface berapa daripada VLAN 2 tu, F05 kan. So FA05. Okay. Enter. Switch port mode access. Switch port access VLAN 2. Okay. Dah. Kemudian exit. Interface. Okay. Fast Ethernet 011. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3 untuk FA011. Exit. Okay. Interface. Okay. Berapa? 16. FA016. Okay. Switch port mode access. Switch port access VLAN 4. Exit. Okay. So, saya dah bagi ni, kita test sekali lagi. Tadi kita tak setting VLAN ni. One more try. Okay. So, kita dah setting VLAN pada kita punya switch 2. So, switch 3 kita kena buat benda yang sama lah. Okay. Configure terminal.
Okay. Interface, pass Ethernet, 05. Kenapa? Sebab saya pakai port yang sama. So, senang nak ingat lah. Kalau pakai port lain, nak kena tengok lah port dia. So, switch port, access, VLAN, 2. Okay, exit, line, switch port, interface, pass Ethernet, 011, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 3. Exit, interface, pass Ethernet, 016, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 4. Exit. So, kita dah ada switch 2 dan switch 3. Kita dah buat, kita dah assign VLAN yang sama. So, kalau saya ping sekali lagi, patutnya masih lagi tak boleh. Sebab kita tak buat trunking lagi. Dia masih lagi takkan boleh jumpa lah. Sebab switch 1 tu. Okay. So dah. Next step adalah pada switch 2 ni kita kena buat trunking. So nak buat trunking kat mana? Kat sini. Kalau kita tengok pada kita punya packet tracer ni, okay, pada kita punya packet tracer ni, mana button? Okay. Kalau kita tengok pada kita punya packet tracer ni, okay, FA00. So kita kena buat trunking pada switch 2 pada pada FA024, pada switch 1 FA024, switch 1 juga FA023, switch 3 FA023. So yang ni akan ada sambungan dengan ni, yang ni akan ada sambungan dengan ni. So barulah dia boleh buatlah, baru kita boleh guna. Okay. So saya off ni kejap. So kita run trunking. Interface. Okay. FA0/24. Okay. Switch port. Mode. Trunk. Okay. Trunking ni, menu trunking, once dah buat pada satu site lagi kena buat benda yang sama juga. Enable. Okay. Configure terminal. Terus interface. Pass Ethernet 024. Okay. Switch port. Mode. Trunk. Exit. Saya exit. Show interface trunk. So kita nampak trunk port is on. Okay. Trunk port is on. Ni baru line ni. So kena buat sebelah sini. So benda yang sama juga. Interface. Configure terminal. Interface. Pass Ethernet 023. Okay. Switch port. Mode. Trunk. Exit. Okay. Pergi ke switch 3. Interface. Pass Ethernet 023. Okay. Switch port. Mode. Trunk.
Okey. 24 up. Yang ni 23 dengan 24 dah up. Ni kita tunggu port 23 ni tunggu di hijau. Dan kita test ping. Okey. Dah pergi kat PCA. Dan tapi kalau kita ping PCA kita ping PCE ni masih tak boleh lah. Sebab dia dah inter VLAN. Kita kena configure inter VLAN. Kita tak buat lagi inter VLAN pada uh, pada multi-layer switch. Kita baru buat, sekarang ni, apa yang kita tengah buat ni, kita baru buat VLAN. Okay? Baru configure VLAN pada switch 2 dan switch 3. Dan switch 1 kita lalukan dia, kita buat trunking. Yang ni, saya tengok kejap. Exit, show, VLAN, brief. So kita dah buat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, native VLAN. So kita hanya buat trunking pada switch 1 ni saja. Untuk switch 2 dan switch 3, show VLAN brief. Okay. Kita dah assign interface pada VLAN tu. So sebab tu PCA boleh connect dengan PCD ni sebab dia dalam VLAN yang sama. Tapi PCA ni tak boleh connect ke PCE lah sebab dia VLAN yang berbeza. Sama juga dengan PC ni tak boleh connect ke sini, tak boleh connect ke sini tapi dia boleh connect ke sini. VLAN dah settle, kita nak patah balik ke multi-layer switch. So multi-layer switch tadi kita dah configure VLAN. Okay, kita dah assignkan VLAN kat dia. So kalau kita masuk balik kat sini, saya enable. Okay, configure terminal. Okay, sorry. Show VLAN brief kena kat luar. Show VLAN brief. Okay, so adalah 100. Okay, 100, 4, 3 dan 2. Kemudian kalau kita tengok kat sini FA24 20 dengan 16. Okay, yang ni semua dekat default VLAN lah. Kita tak assign apa-apa interface lagi pada multi-layer switch. Multi-layer switch tadi kita cuma baru buat. Sekejap, saya tutup semua window ni. Okay. Multi-layer switch tadi kita baru buat VLAN name, kita baru assign VLAN ID, kita baru assign VLAN name, kita baru assign switch virtual interface. Okay, so the next step adalah kita perlu buat trunking jugalah. Okay, pada kita punya multi-layer switch. So untuk buat trunking, okay, pergi kat sini, kita tengok dulu show interface trunk. Okay, kosong. Okay, sebab apa dia tak ada apalah dekat sini. Betul ke? Show interface. Kita tengok terus port lah 01 trunk. Show interface. Apa pula command dia? Lupa. Sekejap Show betul lah, show interface terang. Yalah, kadang-kadang command banyak pun kadang kita lupa juga bila kita jarang guna kan.
So, sekejap saya tengok command ni. Oh. Sekejap lagi mesti ada problem. Tak apa, kita try. Okay. So, uh, kita assignkan terang, configure, okay, configure terminal, okay, switch port, sorry, pergi ke interface G01, okay, switch port, mode, terang. Kan tak boleh. Interface whose terang encapsulation is auto cannot be configured to terang mode. So, dia kena buang dulu, okay, dia kena buang dulu auto tu, dynamic auto tu kat terang mode, baru dia boleh configure. Interface whose terang encapsulation is auto. Oh, okay, kena setkan encapsulation dulu. Apa? Switch port. Saya dah exit ni. Interface. Tak apa, kejap lagi saya salin. Interface, okay. Switch port, terang encapsulation, okay. Dot 1Q. Switch port, mode, terang. Okay. So, barulah trunking dia up. Okay. Kemudian, switch port, terang native VLAN, kita terus assign 100. Okay. Exit. Sekejap. Lagi saya copy dia punya command. Okey. Baca lah. Okey tak? Kat mana tu? Saya copy jap Interface. Macam guys, hari ni kita punya vlog lain sikit sebab pukul 12 malam. Macam kat kedai je ni. Okay. So, untuk kita configure, saya masuk sekejap Ni. Terminal. Okay. Tak apa, yang error tu pun saya tunjuk juga. Supaya nanti kalau jadi, senang. Ni masalahnya bila malas nak type panjang-panjang. So, bila copy paste, saya terpaksa delete saya punya command yang sebelum ni lah. Okay. So, apa yang saya buat tadi, pada mati layar switch, saya nak hidupkan terang dia. Okay. Sebab sebelum ni kita dah assign interface. Okay, kita dah assign VLAN, kita dah assign VLAN name, kemudian kita dah buat dah assign switch virtual interface. Kemudian bila kita check, kita show VLAN brief, memang ada lah VLAN-VLAN yang kita dah buat, dah assign name sebelum ni. So, konsep dia sama macam switch 1 ni lah, kita kena assign dulu. Kemudian, saya nak buat trunking, okay, daripada mati layar switch ni pergi ke switch 1 ni lah, supaya mati layar switch ni nanti
dia boleh buat routing, dia boleh routekan, dia boleh jadi intervilan lah nanti. So bila saya nak buat trunking, okey, dia bagi tahu dah ada setting trunking dalam tu. Okay, dah ada setting trunking dalam tu. So saya kena manually override. So untuk manually override, okay, so itulah yang saya buat kat sini. Okay, kita configure terminal. Okay, kita masuk kat interface tu. Saya buat switch port mode trunk, kita nak buat trunking. Okay, dia bagi tahu command rejected and interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode. So encapsulation dia ni kita kena assign dulu lah, kita kena define. So secara manual. So untuk assign secara manual, ni dah error ni, saya exit, saya masuk balik interface yang sama, kita assignkan dulu switch port trunk encapsulation .1q. Ni untuk kita buat intervilan nantilah. Okay, encapsulation .1q, baru kita run switch port mode trunk. Okay, yang ni saya just tambah dekat trunking ni nak bagi tahu kat dia native VLAN is 100. Okay, kita juga boleh tambah active VLAN. Kita ada buat minggu lepas untuk tambah active VLAN. Okay, ni active VLAN. So kita boleh tambah 2, 3, 4 supaya hanya VLAN yang kita declare ni saja yang dia akan boleh guna trunk ni lah. Yang VLAN yang lain dia tak boleh nak guna trunk ni. Kalau kita tak declare ni, okay, kita tak declare ni, so trunk ni dia boleh guna untuk mana-mana VLAN. Kalau katakan ada VLAN 5, VLAN 10, VLAN 20 pun dia boleh lalu lah. Tapi kalau kita dah assign, okay, native VLAN 100, active VLAN 2, 3 dan 4. Selain daripada active VLAN ni, dia tak boleh guna trunk port tu walaupun trunk port tu dah ada. Okay, so kita dah buat trunking kat sini. The next step adalah kita nak buat trunking kat switch 1. So switch 1 ni saya masuk semula, enable, okay, configure terminal, okay, kita pergi ke interface lah, G01, okay, switch port mode trunk, tambah switch port trunk native VLAN 100. Okay. Alright, so trunking dah ada antara multi-layer switch dengan switch 1. So kita test. Betul ke interVLAN ni dah berjaya? Kita test VLAN yang sama dulu. Bolehlah kan, sebab dia VLAN yang sama. So kita test VLAN yang berbeza. Tak berjaya. Kita test sekali lagi. Okey.
kenapa dia tak berjaya? Sekarang ni, kalau kita perasan, mati layer switch ni, kita configure, macam kita configure switch. Kan? Untuk satu rangkaian, boleh berhubung antara satu rangkaian yang lain, dia perlukan router. Tapi tadi cik kata, mati layer switch, dia boleh bertindak macam router. Ya, memang dia boleh bertindak macam router, tapi kita perlu configure lah. Kalau tidak, dia jadi switch lah. So, macam mana kita nak configure mati layer switch tu, kita nak onkan routing dia supaya dia boleh bertindak sebagai router dan juga dia boleh bertindak sebagai switch. So, kita pergi kat mati layer switch ni, okay. Dalam configure terminal, kita type IP routing. Okay. Dah, kita exit. Kita tengok show IP route. Okay. Once kita type IP routing, saya lupa nak demo sebelum kita type IP routing. Bila kita type IP routing, sebelum kita type IP routing, dalam configure terminal tu, IP routing ni sebenarnya kita nak onkan routing tu. So, sebelum kita onkan routing ni, kalau kita run show IP route, dia tak akan keluar apa-apa. Dia kosong. Dia adalah switch. So, untuk kita enablekan routing tu, kita type IP routing. So, dia akan enablekan routing punya protokol, routing punya function dalam mati layer switch tu. So, bila kita keluar balik, kita tengok show IP route. So, dia akan ada routing table lah dalam kita punya mati layer switch. Dan kita nak buat static route, nak buat dynamic route dalam mati layer switch ni, kita dah boleh. So, kita dah onkan routing, kita try balik kat PC A ni. Ni okey. Oh yelah, kita tertinggal satu lagi function dalam masa kita buat interVLAN tu, iaitu patutlah tak hidup lagi. Masa kita buat VLAN, kan kita ada buat encapsulation, kan? Kita ada buat encapsulation yang .1Q, 1.3, 1.4, 1.5, kan? Minggu lepas. So yang tu perlu dibuat. Kalau tak, dia tak hidup lagi lah. So macam ni kita nak buat, kita kena pergi kat kita punya mati layer switch lah. Mati layer switch, on kan kita punya encapsulation. Mana pula benar lah. Kadang-kadang lupa juga. Okay. So, kita pergi kat sini.
Pilih switch ni dia dah ada kan. So, tadi kita dah buat trunking interface. Okay. Interface J01 dot 3. Okay. Oh, tak boleh configure lah sub interface. Mana ni? Interface gigabit. Only router has sub interface in this version. Sekarang ni kita tengok trunking dia dah ada. Show interface trunk. Mode dah ada. Encapsulation .1q. VLAN allow 1 hingga 1005. So should be no problem. Port 01. So semua VLAN ni is allow. Kat sini exit show interface trunk. Okay. Ni pun sama. G01. Okay, sama juga. Semua terang ni hidup, aktif. Okay. Show interface trunk. Okay, kosong. So dia patutnya dia boleh lalu 1, 2, 3, 100. 1, 2, 3, 100. Trunking adakah sebab native VLAN tak sama? Patutnya tak ada masalah. Ni enable show interface trunk. VLAN allow, VLAN aktif, so patutnya semua VLAN ni boleh lalu tapi tak apalah. Kita try sekali tengok PCB ni. Ping 92.168. Sekejap, IP address. Ya, betul ke? $20. Patutlah tak jumpa. Masya Allah. $20.6. Ya, dia adalah 10.6 diri sendiri kan. 10.6 sana. Okay. So kalau 20.5 VLAN 3 jiran dia dalam switch yang sama.
Balik ni. Kenapa tak hidup kan? 20, 10, 30, 10. Interface. Betul. Ni okay, betul. Betul. Switchport mode terang. Encapsulation patutnya dah encap, tak ada masalah. Switchport mode terang. Show IP route. Apa routing dia tak hidup? Ke VLAN. Up. Okay. Tak ada. Ini dah configure. SVI dah configure. Port trunking dah configure. Show. Oh. Try lah, try. Configure terminal. Interface. FA 023. Switch port. Native. Switch port terang. Native. VLAN 100. Exit. Interface. Pas Ethernet 024. Switch port. Terang. Native. VLAN 100. Switch port interface terang. Okay, dua-dua ni dah 100. Kita pergi ke sini. Configure terminal. Interface. FA 024. Switch port. Terang. Native. VLAN 100. Exit. Okay, ni pun 100. Pergi kat sini last. Configure terminal. Interface. Pas Ethernet 023. Switch port. Native. Terang. Native. VLAN 100. Okay, so this one also
VLAN 100 dah up. 500 ni dah up. 16 up. Semua dah up. 100 dah up. 23, 24. G01 dah up. Ni dah up. 2, 3, 4 semua dah up. Tengok sekali lagi. Pushport enable terang mode .1q on default VLAN, native VLAN, terang encapsulation .1q, none, all, VLAN enable 2 hingga 1000. Ni kalau ping 100. Berapa tadi IP-nya? Tak ada gateway. Perlu assign gateway ke? Pelik. Cuba 10.1 ni memanglah boleh. So kita try. Patutnya port G01 tak ada IP yang perlu di G01 is up. G01 on 102.1.q trunking nanti 100, allow 1 hingga 1000, port allow active, VLAN is mandatory and not prone. Directly connected, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Kalau kita tengok dalam inter VLAN punya routing,
dia akan untuk connect antara configure interface routing pada router kita buat encapsulation sub interface functional. So once dah dia akan run. So why kat multi-layer switch ni tak hidup? Switch 1, switch 2, okay, router ni pelik ni. Kenapa sub interface dia tak jalan? Kenapa interface dia tak jalan? Okay, tak apa. So untuk layer 3 switch ni, so sekarang ni kita dah settle semua kecuali sekarang ni intervilannya masih lagi tak jalan. Okay, so tak apa, kita stop kat sini. Saya akan cari solution. Kalau saya jumpa solution, saya akan tambahlah dalam dia punya dalam kita punya recording ni untuk solve kita punya problem untuk interVLAN routing ni. Layer 3 punya interVLAN routing. Sebab VLAN dia jalan. Okay, sekarang ni kita start kat interVLAN je. Okay, so untuk hari ni tak perlu nak submit apa-apa exercise. Saya nak awak siapkan awak punya DataCAD. Okay, modul, saya stop sharing dulu. Saya nak awak settlekan awak punya DataCAD. Modul yang dah expired tu dan modul yang saya akan buka hari ni. Saya belum buka lagi, sekejap saya buka. So kejap lagi awak dah boleh start jawab lah. Okay, so untuk hari ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada so untuk solution tadi, saya akan cari dulu kenapa dia tak boleh connect. So kalau dah ada solution nanti, saya akan update kat recording ni lah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Saya jumpa awak minggu hadapan lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, kita dah configure tadi dan kita tengok macam mana kita nak buat interVLAN dengan VLAN kan. Tapi untuk layer 3 switch interVLAN ni, tadi kita dah configure apa semua tapi masih lagi stuck kat interVLAN. Bila saya dah check, dah troubleshoot apa semua, rupanya saya tertinggal pada IP configuration default gateway ni. So kalau kita tengok kat dia punya exercise dalam Word ni, sekejap saya sharekan skrin. Okay, so kalau kita tengok exercise kat Word ni, kita punya
kita punya VLAN ni, SVI yang kita set pada VLAN ni, ini yang akan kita assign. Okay? Yang akan kita assign sebagai kita punya gateway pada setiap host mengikut VLAN dia lah. So, kalau kita tengok PCA ni, dia adalah VLAN 2. So, kita akan assign ikut VLAN 2 punya IP pada SVI ni. So, dia punya Swift Venture Interface tu adalah dia punya gateway. Sebab dia still akan lalu pergi dekat switch tu. So, kita akan configure benda ni lah pada kita punya VLAN ni. So, pada setiap host ni, kita akan configure dia punya default gateway. Dan kalau kita test untuk ping, okay, 192.168.10.1 ni saya ping gateway dulu. Okey, boleh. Dan saya ping VLAN yang sama di switch yang berbeza. Yang ni asalnya semua boleh kan? So, kemudian saya ping 20.5. So, PCA akan ping ke PCB. So, pun okey. 20.6 akan ping PCE. PCA akan ping PCE. Okey. 30.6 dia akan ping ke PCF. Okay. And 30.5. Okay. So, settle masalah kita, cuma sikit je problem saya lupa nak setkan gateway pada setiap host. So yang lain stepnya sama macam dalam video ni. So untuk minggu ni saya nak fokuskan kepada chapter exam yang ada dalam TCAT tu. So settlekan chapter exam tu. Untuk exercise, kita akan terus buat worksheet minggu depan. Okay, kita akan cover VLAN, inter-VLAN. Inter-VLAN kita akan tengok router on stick dan layer 3 switch ni lah. So, nanti saya akan buat soalan lah untuk worksheet yang awak perlu buat report lah. Okay, untuk cover VLAN dan inter-VLAN. So, next week kita akan go through lab tu. So waktu kelas tu awak akan kalau boleh gunakan untuk buat lab tu lah, amali tu. Saya akan explain dulu di awal kelas. Dan untuk the next following week baru kita akan masuk topik yang seterusnya lah. Mungkin saya tengok dulu sama ada saya nak revise routing, static, RIP, ERP dengan OSPF ataupun kita masuk ke topik baru iaitu DHCP ataupun interchannel. Tengoklah mana-mana. Okay, so setakat tu saja saya stop recording. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, kita dah configure tadi dan kita tengok macam mana kita nak buat inter-VLAN dengan VLAN kan. Tapi untuk layer 3 switch inter-VLAN ni, tadi kita dah configure apa semua tapi masih lagi stuck kat inter-VLAN. Bila saya dah check, dah troubleshoot apa semua, rupanya saya tertinggal pada IP configuration default gateway ni. So, kalau kita tengok kat dia punya exercise dalam Word ni, kejap saya sharekan skrin. Okay, so kalau kita tengok exercise kat Word ni, kita punya
kita punya VLAN ni, SVI yang kita set pada VLAN ni, ini yang akan kita assign. Okay? Yang akan kita assign sebagai kita punya gateway pada setiap host mengikut VLAN dia lah. So, kalau kita tengok PCA ni, dia adalah VLAN 2. So, kita akan assign ikut VLAN 2 punya IP pada SVI ni. So, dia punya Swift Venture Interface tu adalah dia punya gateway. Sebab dia still akan lalu pergi dekat switch tu. So, kita akan configure benda ni lah pada kita punya VLAN ni. So, pada setiap host ni, kita akan configure dia punya default gateway. Dan kalau kita test untuk ping, okay, 192.168.10.1 ni saya ping gateway dulu. Okey, boleh. Dan saya ping VLAN yang sama di switch yang berbeza. Yang ni asalnya semua boleh kan? So, kemudian saya ping 20.5. So, PCA akan ping ke PCB. So, pun okey. 20.6 akan ping PCE. PCA akan ping PCE. Okey. 30.6 dia akan ping ke PCF. Okay. And 30.5. Okay. So, settle masalah kita, cuma sikit je problem saya lupa nak setkan gateway pada setiap host. So yang lain stepnya sama macam dalam video ni. So untuk minggu ni saya nak fokuskan kepada chapter exam yang ada dalam TACAD tu. So settlekan chapter exam tu. Untuk exercise, kita akan terus buat worksheet minggu depan. Okay, kita akan cover VLAN, inter-VLAN. Inter-VLAN kita akan tengok router on stick dan layer 3 switch ni lah. So, nanti saya akan buat soalan lah untuk worksheet yang awak perlu buat report lah. Okay, untuk cover VLAN dan inter-VLAN. So, next week kita akan go through lab tu. So waktu kelas tu awak akan kalau boleh gunakan untuk buat lab tu lah, amali tu. Saya akan explain dulu di awal kelas. Dan untuk the next following week baru kita akan masuk topik yang seterusnya lah. Mungkin saya tengok dulu sama ada saya nak revise routing, static, RIP, ERP dengan OSPF ataupun kita masuk ke topik baru iaitu DHCP ataupun interchannel. Tengoklah mana-mana. Okay, so setakat tu saja saya stop record.